Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nama saya David Idrus. So hari ini saya punya soalan daripada subscriber saya, itu Kios Naga. Kios Niaga, bukan Kios Naga. So di mana beliau telah bertanya kepada saya, jika kita combinekan beberapa syarikat dropshipping di dalam satu kedai Shopee, bagaimana hendak kita setting kita itu dekat my address lah, pick up dan refund? Adakah dia akan clash dengan kita punya surprise yang lain? Okey, saya akan jawab soalan ini. Di mana sebenarnya apabila anda update anda punya kedai Shopee, rules dia kata jika anda pergi, saya baru-baru ni telah pergi ke webinar kompeten, di mana saya saja join untuk mengetahui dropshipping untuk beginner lah. Sebab kadang-kadang kompeten telah buat beberapa pembaharuan, saya nak ketahui juga apa pembaharuan yang mereka buat lah. So saya join lah webinar mereka, dan mereka telah katakan dengan jelas pastikan my address di Shopee atau Lazada, pick up address adalah menggunakan syarikat kompeten itu sendiri. Tolong ubah yang itu. Dan jika ada menyertai Eastern Fast Track atau Prime Fast Track, mereka juga telah, masa anda WhatsApp dengan mereka, mereka tolong anda setting dahulu address pakai komutennya warehouse punya alamat. Betul tak? So sebenarnya anda tidak perlu ubah my address. Kenapa saya betul gitu? Walaupun saya pernah menyertai beberapa supplier seperti di Dropshopee saya, itu saya memasukkan safe value, saya masukkan Dropship Malaysia, saya masukkan Komuten juga, di mana seperti saya katakan tadi, masalah adalah tentang delivery saja. Lain semua tiada masalah. Bagaimana masalah pick up address ni? Okey, apabila jika anda mempunyai pengalaman print out AWB bill daripada anda punya buyer, anda akan lihat bila ada print, ada tulis pick up address. Pick up address ni akan diprint oleh Komuten atau Safe Value atau mana-mana syarikat dropshipping yang auto synchronize atau auto fulfillment anda punya order. So secara automatik pick up address akan diprint di melalui AWB bill. Rumah saya tengah menyapu pula, mengacau. AWB bill, dan dalam AWB bill tu telah tertulis alamat syarikat dropshipping tersebut. Oleh itu, anda tidak terkesan langsung jika anda memasukkan 2 atau 3 syarikat dropshipping yang sama ke dalam kedai Shopee anda. Faham maksud saya kat situ? Untuk my address ni, yang penting adalah AWB bill ni. Jika anda print saja, dia cara auto akan synchronize dengan pos laju atau courier. So anda order macam ni, susah saya terangkan. Anda order Shopee, ada buyer. Lepas tu secara automatik maklumat daripada kedai Shopee ni, anda punya buyer akan pergi ke Komuten. Alright. Bagaimana Shopee dah setkan ini adalah courier anda, contoh dia pilih DHL, sampai ke Komuten katakan. Komuten pun akan print AWB bill, tapi AWB bill tu bukan address rumah awak, tapi address syarikat Komuten tersebut, dan dia begitu print je secara automatik itu AWB bill dari kedai anda akan synchronize dengan syarikat courier. Itu lain itu masuk saya kat situ. Sebagai contoh, jika anda macam saya membuat, macam anda atau saya jual produk non SSL lah, produk yang tidak menggunakan syarikat Shopee Support Logistik. Ada orang order barang anda gunakan send parcel lah, pos laju lah katakan, send parcel pos laju, anda akan printkan AWB bill, betul? Anda print, apa yang pertama dia? Alamat anda. Contoh anda tak ada rumah, anda melancong, anda punya alamat anda boleh tukar kepada alamat rumah mentua atau rumah mak anda. So ambil barang di sana. Itu macam tu masuk kat situ. So itu tak ada efek, dia secara automatik akan print out anda punya AWB ikut company tersebut.
So dia tidak kena mengena langsung dengan MAC address. Kadang-kadang dia orang memang suka takutkan kita lah. Saya dengar webinar tu, ya ke, oh begini MAC address kena pakai pick address dia, sebab dia tak nak kita persaingan untuk mereka. Tapi sebenarnya tak ada isu. Dan saya pun terima kasih pada Kios Niaga kerana saya pun tak terfikir benda ni. Bila saya cek balik, alamak, ada soalan pada Kios Niaga benda ni, pick up ni. Saya cek sebenarnya Shopee, kedai Shopee saya, tengok MAC address saya adalah alamat rumah saya. Tetapi selama ni saya buat shipping daripada Savelio atau Komuten, tiada masalah. Lepas tu saya analisis, baru analisis ni baru dapat maklumat ni. Analisis rupanya apa yang kita buat, shipping kita buat bergantung dengan Korea kita adalah pada AWB tersebut. AWB tersebut, DHL ke atau Pos Laju ke atau Ninja Van, AWB tu alamat tu yang the latest dia akan follow oleh syarikat Korea. Alright, anda faham benda tu Dan saya telah lama menjalankan dropshipping combine ni, memang tak ada isu apa-apa. So don't worry. Manakala soalan yang nombor 2, refund so kalau boleh jangan ada refund lah. Kalau ada refund, artinya secara automatik anda akan dapat penalty sebab cancellation akan berlaku daripada buyer anda. Kalau boleh jangan ada refund. Dan jika anda pergi ke webinar Komuten, jika anda baca terma dan policy mereka tentang refund, adalah amat sukar sekali jika customer minta refund, dia kena, jenis prosedur dia kena ambil gambar apakah produk tu rosak semasa diterima atau semasa dia unbox memang dah rosak, atau kekurangan memang dah kurang. So dia kena ambil gambar dan WhatsApp pada anda mengatakan produk ini adalah problem. Dan tanggungjawab buyer untuk pulangkan kembali produk tersebut kepada anda atau kepada anda dengan kos mereka sendiri. Itu adalah prosedur refund tau sebenarnya. Dan lepas anda dapat barangan tersebut, anda ambil gambar, anda WhatsApp, anda email atau WhatsApp kepada Komuten atau Savelio untuk minta refund produk ini. So, dan anda akan post produk ini ke Komuten atau Savelio jika ada tu dah valid. Okey, kita tak nak direct dengan melalui pelanggan. So refund ni adalah, pendek kata, polisi refund memihak kepada seller sebenarnya lah sebab prosedur dia amat leceh, terma dan dia punya syarat-syarat untuk refund. Dan refund tu haruslah di bawah masa 10 hari dapat produk. Jika ada komplain, kita tak terima. Sebenarnya kita boleh tolak tu refund sebenarnya tetapi sebagai seller, saya kena refund juga. Saya malas nak gaduh-gaduh, saya replace lah dengan produk saya order, saya replace. Tapi sebenarnya bukan tu cara dia, cara yang tercakap tadi tu. So kalau refund berlaku, pastikan mereka ambil gambar, mereka hantar produk itu, post kepada anda. Anda dapat, anda post kepada Komuten dan nombor ID Shopee gitulah. Komuten kalau okey atau saya beli atau okey, baru dia akan shipment atau kembali ke anda punya pengguna. Itu adalah refund yang prosedur yang sebetulnya. Okey, so saya dah banyak soalan Kios Niaga di mana untuk pick up address, don't worry, dia bergantung pada AWB yang di print out oleh Komuten atau Savelio atau mana-mana cakap Shopee auto fulfillment. Artinya alamat mereka tertera dan cakap Korea tahu, oh ni pick up ambil kat sini, dia akan pick up kat situ, dia tak akan pick up ke rumah dah. Don't worry about that. Alright. Dan untuk refund, kita boleh tai chi kita boleh tai chi untuk mengelakkan refund tu. Dan kalau rasa kita berhati, kita tak apa bang, abang simpan barang tu, saya hantar, saya post, kita order secara manual, kita postkan kepada mana, kepada buyer kita yang itu pun boleh juga, kalau kita tak panjang-panjang cerita lah. So saya harap saya telah menjawab soalan Kios Niaga ini, dan terima kasih kerana soalan ni saya tak pernah terfikir lagi mengenai masalah ni. Sebenarnya tak ada masalah pun tapi awak bawa saya berfikir lah ini cari maklumat untuk benda ni. Okey, terima kasih. Dan jika ada apa komen, ada masalah, tolong komen di bawah ni, saya bertolong jawabkan. Dan jika penjelasan satu agak panjang, saya akan buat video untuk anda
untuk jelaskan dengan lebih lanjut lagi, dengan lengkap lagi untuk anda. Saya sentiasa terbuka untuk memberikan pandangan dari semasa-masa, no worry. Dan hari ini saya dapat satu ilmu tentang soalan ni tadi. Saya happy sangat ni dapat satu ilmu, dan jika orang tanya saya boleh jawab lah sekarang ni. Terima kasih lah. Okey, jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.